Salam sejahtera, ini Agenda Awani, saya Ibrahim Sani. Setiap tahun, Forum Ekonomi Dunia akan menamakan tokoh muda atau Young Global Leaders. Malaysia diwakili oleh dua orang, kedua-duanya bersama saya di dalam rancangan ini. Di dalam studio adalah Rohan Ramakrishnan, pengasas dan ketua pegawai eksekutif The ASEAN Post. Dan bersama kami melalui panggilan video adalah Francesca Chia, Ketua Pegawai Eksekutif GoGet Malaysia. Yang Global Leaders menyenaraikan 40 tokoh-tokoh muda yang datang dari serata dunia dan mewakili pelbagai industri dan komuniti yang berbeza. Menjelang ulang tahun pertama Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, kita akan berbincang dengan tokoh-tokoh muda ini tentang COVID-19, pakej rangsangan ekonomi negara dan objektif membina anak-anak muda negara ini untuk menjadi lebih progresif dan lebih peka dalam membentuk komuniti kita. Kita mulakan dengan saudara Rohan. Rohan, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Kita nak mulakan tentang bagaimana perjalanan Rohan sepanjang kerjaya Rohan untuk melibatkan diri dalam membina komuniti sehingga mana dapat disenaraikan sebagai Young Global Leaders di WEF. Yep. Terima kasih Ibrahim. Thank you for having me. Of course, journey ni dah mula tahun 2017. Masa tu kita mengasaskan syarikat di ASEAN Post. So partner yang pertama yang kita cari tu World Economic Forum, kerana dia orang mempunyai konten yang banyak mengenai semua benda yang tengah menukar the world economy. So dari masa tu saya mula berjumpa dengan tokoh-tokoh kat World Economic Forum dan telah dapat banyak knowledge transfer, leadership, better understanding of leadership skills, dan dari situlah perjalanan saya dengan WEF mula hingga ke hari ini. Jadi kalau sekarang dah disenaraikan sebagai Young Global Leaders, apa yang diperlukan oleh Rohan untuk memastikan bahawa tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan baik? So sekarang kita baru habis onboarding pada bulan ni. And over the next 1 year kita akan memasuki pelbagai program lah, leadership programs that they have. Dan lepas tu kita akan gabung dalam grup-grup dan komuniti-komuniti kecil dan cuba tengok macam mana kita nak mengeluarkan program atau inisiatif yang boleh menolong pelbagai orang lah dalam all these different sectors lah. Yeah. Okey, juga bersama kami adalah Francesca Chia, CEO GoGet. Apa khabar Francesca? Apa khabar? Jadi kita nak dengar sikit macam mana perjalanan Francesca pula dalam perjalanan menjadi Young Global Leaders ini. Ya, so perjalanan saya bermula pada hari tahun 2014 apabila saya started GoGet, dan kerana dalam kerja saya sebagai GoGet founder, saya dapat to understand a lot of communities in GoGet, dan saya kerja dengan MDEC and the B40 segment of the nation a lot. So jadi kerana saya dapat an experience of building the B40 segment, I think that's really how I've been able to kind of enter this community of the Young Global Leaders. Jadi dalam usaha untuk membantu golongan B40 ini menjadikan satu tanggungjawab yang besar kerana Malaysia masih lagi sedang combating isu-isu ekonomi susulan daripada COVID-19. Disebabkan kerajaan telah pun mengumumkan beberapa pakej ransangan ekonomi dan sebagainya. Apa pandangan Francesca terhadap bantuan yang telah diusahakan oleh kerajaan untuk membantu golongan B40 dan juga pengusaha seperti Francesca sendiri? Pertama kali, GoGet adalah satu aplikasi yang menolong pekerja sambilan untuk menghubung dengan businesses such as SMEs atau MNCs untuk dapat flexible work. Jadi mereka boleh dapat kerja untuk admin atau kerja dalam department operasi atau logistik, dan banyak kali kita nama mereka go-getters. Go-getters semua ni dia mungkin tak living from paycheck to paycheck. Mereka tak dapat savings atau insurance tak seberapa, there's no insurance coverage for them. So kita betul macam
one of our visions is to ensure that we really support their financial status as well. So jadi dalam Go Get aplikasi kita selalu nak champion protection. So dengan kerajaan the latest announcements of Penjana dan before that Prihatin, Penjana has been really great kerana Penjana ada satu inisiatif dalam Penjana yang bernama Penjana Gig. Dan Penjana Gig ini adalah satu inisiatif yang protect go-getters. Kerana kalau go-getters nak dapat insurans dengan Perkeso ataupun mereka nak buat savings dengan ETF, mereka sekarang boleh dapat insentif, juga boleh dapat matching dengan government. So sekarang ini akan protect lebih banyak E40 apabila, especially in a time yang sangat challenging for everyone. So I think this has been really, really useful from the government. Baik, Rohan, sebagai bos ASEAN Post, kita pun boleh menilai bagaimana negara-negara di ASEAN, 10 negara di ASEAN telah berjaya ataupun kurang berjaya dalam combating COVID-19. Pada pandangan Rohan, adakah Malaysia lebih okey ataupun kurang okey berbanding dengan negara-negara jiran? So dari segi ASEAN, kalau if you look at Malaysia, sangat kita dah buat it's been very good. Size stimulus lebih kurang 300 bilion yeah, and then dia telah dapat flatten the curve. Kadar unemployment is only about 4.8%. And then dalam setiap fasa MCO kan, kita telah tengok revenue loss yang kerajaan menghadapi lebih kurang sekarang is about 600 million a day. On top of that, the projections yang IMF, World Bank semua bagi very positive. World economy is about to grow 6 to 7% dalam 2021. IMF dan World Bank juga berkata Malaysia akan ikut kadar tu, taraf tu, dan akan come out of this lah more resilient. On top of that, juga ada ramai program dan inisiatif macam they just launched the digital blueprint. There's the digital education scheme to help semua remaja-remaja, school kids. Program macam Jendala to increase internet penetration kat tempat macam Sabah, Sarawak. And of course, Penjana Kerjaya lah. I think that is very important because a lot of people were left unemployed, right? But if you look across the region, I think Myanmar has just been downhill. Too much issue with the junta. In Cambodia, they started off quite well. It's got a bit downhill from there. Thailand, they're still having some issues. But Indonesia and Singapore, I think, have done very well. Tetapi banding dengan Malaysia, you cannot compare. Kita punya ekonomi semua lain. Kita punya number of people, kita punya size populasi lain kan, and kita punya struktur ekonomi, kita punya industri yang support GDP growth kita semua lain. So if you ask me, I think we've done a very good job considering that we had a change of government. Sehingga bulan depan sampai 1 tahun kan? Ya, bulan depan besok. Besok, betul. So tomorrow March 18 mula MCO. 1 bulan selepas we had of course our Sheraton move and things like that. So overall, I think we've done a good job lah. Jadi kalau kita nak menilai semula bagaimana negara-negara ASEAN bekerjasama, harus diingatkan bahawa selain daripada China dan juga Amerika Syarikat, trading partners yang terbesar untuk Malaysia adalah negara-negara jiran seperti di Singapura, Indonesia dan sebagainya. Dan disebabkan itu terdapat satu tanggungjawab besar untuk kita selesaikan masalah sesama sendiri. Antaranya adalah Myanmar. Dan sebagai yang global leader, adakah Rohan rasa terdapat satu tanggungjawab untuk menyuarakan isu yang sedang berlaku di Myanmar? Of course melalui platform the ASEAN Post, although we have to be cautious lah, you know. If they block us, we lose the whole market. Of course, the embassy also is quite particular about what we have to say. Tetapi, as we have discussed with WEF, dan you know, in my role, I think it's very important that kita memberikan maklumat yang betul
melalui source dan channel yang betul, and we don't contribute to ini disinformation. Currently the government tengah bincang pasal the misinformation and anti-fake news bill kan. They want to put in some measures. So in the case of Burma, They have put in some measures. They have put in some 100,000 measures. dunia ni. 500,000 untuk local employer. Exactly. The compound is ridiculous. So, of course, what I've tried to do in my position, of what my organisation has tried to do in our capacity, given the reach that we have in the region, kita telah bekerja dengan badan-badan multilateral macam UNHCR, your various UN program officers, Office for Crime, Office for Drugs, Office for Trafficking, and so on. And we've tried to make sure that the right information goes to the ground. Francesca pula, kita nak tanya tentang isu bagaimana Francesca hendak mengembangkan tanggungjawab Francesca bukan sahaja sebagai Ketua Pegawai Eksekutif GoGet, tetapi bagaimana untuk membantu rakyat B40 mungkin bukan sahaja di Malaysia tetapi serantau juga. So saya harap dengan sebagai satu YGL yang global leader, saya harap saya boleh mengguna platform this YGL platform untuk meningkatkan awareness around social impact dengan sustainable future of work. Kerana saya harap the future pada masa depan kerja akan a lot more flexible. Dan dalam B40 di Malaysia dan juga lain-lain di seluruh ASEAN, ada 70% of low to middle skill yang is not being protected. So saya harap saya boleh guna platform ini untuk meningkatkan awareness tentang macam mana kita boleh membinakan satu dunia yang akan lebih inklusif, lebih flexible for the masa yang baru. Selepas kita sudah kind of undergo this pandemic, apakah the future of work and how will that look like? So saya harap saya boleh guna platform ini untuk champion kepada lain-lain ASEAN nations, tidak sahaja Malaysia, macam mana kita boleh menolong B40 ataupun the lower income segment to be more included dalam ekonomi. Financial inclusivity basically. Yes, financial. Okey. Apakah cabaran untuk memastikan bahawa benda ini dapat berjaya dilakukan? Yeah, so dalam GoGet kita ada kita panggil 3 pillars. Satu pillar kita harap pertama kali kita mesti menolong financial benefit kepada these B40 or the go-getters. Apakah financial benefit? Ya, itu adalah income. Jadi kita mesti boleh menghubungkan mereka kepada kerja dan peluang-peluang dalam aplikasi. Kedua ialah bagaimana kita boleh buat protection dengan insurance, bagaimana kita boleh menolong mereka buat saving, dan juga bagaimana kita boleh potensi give credit, micro credit kepada mereka. Jadi mereka boleh dapat achieve their goals if they really want to. Yang kedua, pilar yang kedua, kita mesti menolong mereka buat networking dalam aplikasi GoGet. Ini ialah satu aspek yang kita harap, kerana satu gig worker selalu mesti cari kerja sendiri. Tapi dalam the new norm, bagaimana kita boleh empower mereka to network dengan SMEs ataupun MNCs yang mereka menolong dengan flexible work. Dan pilar yang ketiga iaitu untuk upskilling. So dalam kind of our philosophy, kita selalu mesti tengok macam mana kita boleh beri training course online, mereka boleh watch some videos dan lepas tu take some tests and then lepas tu dapat new knowledge. Dengan new knowledge ini mereka boleh dapat kerja yang payah lebih dan jadi mereka boleh upskill dan level up dan dapat opportunities yang lebih bagus. So dengan 3 pilar macam ni, kita harap filosofi ini kita boleh share dengan banyak lagi nation, tak sahaja Malaysia, dan untuk bawa meningkatkan the future of work awareness and to bring a better world for the future. Baik, terima kasih. Kita akan rehat sebentar, kembali nanti kita akan teruskan perbualan kita bersama Rohan dan juga Francesca.
Terima kasih kerana terus bersama kami. Saya teruskan perbualan kita dengan Francesca Chia, Ketua Pegawai Eksekutif GoGet Malaysia, dan juga di studio adalah Rohan Ramakrishnan, CEO di ASEAN Post. Francesca, sekarang kita dah senaraikan sebagai Young Global Leader, salah seorang daripada 2 orang rakyat Malaysia yang tersenarai dalam WEF ini. Apakah misi dan objektif Francesca yang ingin diselesaikan tahun ini sebagai Young Global Leader? Ya, sebagai Young Global Leader, misi atau objektif saya terutama ialah untuk memberi inspirasi kepada younger people. Saya harap kalau lebih banyak orang nak membuat perubahan dengan communities around each other, kita mesti take action and speak up. So saya harap saya boleh menjadi satu inspirasi kepada banyak-banyak students and younger people around the nation. Yang kedua, saya harap saya boleh champion more social impact in the B40 segment. Ini kerana ini satu topik yang betul close to my heart. Ini kerana saya harap banyak challenges that the B40 face are often not caused by themselves. So bagaimana kita boleh remove friction dan empower the B40 to achieve more. Ini adalah satu tujuan lah yang saya betul nak achieve this year. Baik. Rohan pula, apakah misi dan objektif Rohan? Just to add on to what Francesca said, which is fabulous, what she's trying to do with the B40 and stuff. Yang untuk saya, harapan saya adalah untuk belia Malaysia, the general rakyat, semua orang mendapat lebih banyak pengamalan about understanding, lebih banyak insight into what's happening around Southeast Asia. Sebelum ni ada laporan yang kata awareness about Southeast Asia among Malaysians is one of the lowest. So saya harap in this position that I'm in, I can help them, menolong dia orang to widen their knowledge, to understand apa yang sedang jadi kat rantau ASEAN sekarang. Ada regional integration, 4IR, China punya Belt and Road also is happening. That's at the high level, at a sort of a more micro level dengan pelajar-pelajar, and also dengan belia, just to let them understand apa yang what's happening in this region, apa yang dia boleh belajar, transfer balik, localize, and probably help with the betterment of the startup economy in terms of transfer of skills and things like that, just simply by having better knowledge and understanding of their neighbours. Antara cabaran anak muda di negara kita adalah tentang kerjaya apa yang mereka hendak pilih. Apakah fungsi dan peranan mereka dalam tenaga kerja Malaysia dalam jangka masa yang dekat ini. Antara perkara yang Rohan dapat saksikan adalah tentang sustainability, pembentukan business ventures yang lebih mampan dan sebagainya. Apa nasihat Rohan yang boleh dikongsikan bersama dengan anak-anak muda Malaysia untuk memastikan bahawa mereka ada vision untuk mencari kerjaya yang bukan sahaja sesuai untuk diri mereka tetapi boleh membantu masyarakat sekaligus? So, yang saya pernah tengok kat rantau ASEAN, at the other countries, kebanyakan dia akan tengok apa yang sedang berlaku kat China, kat India, in the European markets, more or even kat Amerika Syarikat. Dia belajar cara yang dia orang buat benda jika startup ke or high impact community project. Lepas tu dia angkat project tu, dia localize. So my advice is not to try to reinvent the wheel, is to just look at what's happening, what is working kat mana-mana negara, and what you're passionate about, say a certain space. Tengok apa yang dia orang buat kat negara tu, take it and localize it, as opposed to trying to reinvent the wheel. Then it becomes very difficult, kan? At least you have a case study, ada sample, ada example. Nak cerita dengan pelabur pun senang. Yeah, exactly. So if you want to take it to someone in Singapore to get funds, or you even want to go to our guys over here at MDV or MDAG or even at Cradle or whatever agency that there is yang ada ramai program inisiatif untuk remaja startup ekonomi, ada case study. So the aspect of funding it becomes a lot more easier than you bina
something just out of the box, and our market kita is not mature to accept, I wouldn't say wild ideas, but new and innovative ideas. It's still quite conservative. Yeah. Francesca, setuju ke tidak tentang pesanan yang Rohan ada kepada anak-anak muda Malaysia? Yeah, I think saya setuju kerana banyak kali kita tak perlu reinvent the wheel, as you said. Kan, technology go-gets, for example, tidak satu yang betul-betul pertama di dunia ni. Kan, ini adalah satu aplikasi yang bersama semua marketplaces in the world. So, tetapi macam mana saya nak guna marketplace model dan nak solve dan nak solve the problems of the employment and the B40 problem. So, ini saya boleh dapat ideas dari mungkin like ideas from around the world dan buat aplikasi dalam Malaysia. So I hope, I do agree, and I hope that everyone can also think like that and just ultimately try to obtain the ultimate objective and the result. Antara sektor, Francesca, yang mungkin menarik perhatian Francesca, apakah sektor-sektor dan juga bidang intelek dan juga teknologi yang mungkin menarik perhatian Francesca, mungkin untuk anak-anak muda melibatkan diri dalam? This is very personal. Saya sangat menarik apabila saya boleh dengar tentang innovation dalam education. Ini adalah satu sektor yang betul can change the world. Tapi kita sudah berfungsi dalam masa yang sangat archaic, so old, and it needs to be revived. So jadi saya harap kita boleh reinvent education dengan new technologies, bagaimana kita boleh guna virtual reality, bagaimana kita boleh guna online learning in the pandemic like we are today untuk empower young students, the B40 families, all these people, kerana it's through education kita boleh berubah kita punya destiny, right? And that is what we want to do. So I think that's why education and new tech, new ed adalah satu sektor yang saya sangat, get excited about. Rohan pula? I'm going to support exactly what Francesca said. Education, very important. We got all the initiatives, semua inisiatif ada yang kerajaan telah laksanakan through Prihatin, through Perenjana and all these initiative, brilliant, world-class initiative. Tapi kalau we don't upskill or reskill the current talent we have in the marketplace, and then there's the growing amount of graduates coming out and a growing rate in unemployment, how do we get them to embrace Industry 4.0? That's a big question. So I totally agree with what Francesca said. We really need to educate, kita kena empower diorang, teach them new things, how to operate in the digital economy, and that is really, really important. That's the first starting point. Baik, terima kasih. Kata-kata yang sangat memberangsangkan Francesca dan juga Rohan, but sekian sahaja masa yang kita ada untuk bersama kami. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang program ini, sila cari World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia dan juga Young Global Leaders. Francesca Chia dan juga Rohan Ramakrishnan mungkin akan membantu anda jika if you guys reach out to them. But sekian sahaja untuk episod kali ini.